So kalau kita nak tengok detail tu kita boleh klik kod dekat atas ni. Okay, jadi kita dah nampak lah siapa yang dah join kelas kita. Daripada 13 orang tu siapa yang dah join. Okay. Okay, saya tutup kat sini dulu. Alright. Okay, jadi mungkin ada dekat sini dah pernah guna ataupun belum guna ataupun ada masalah ketika penggunaan ClassPoint. Jadi saya nak rakan-rakan semua boleh share sikit lah. Tadi kita dah tengok kan kata-kata beberapa orang pensyarah yang dah biasa menggunakan ClassPoint sepanjang satu semester lepas. Jadi mungkin yang datang hari ni ada apa-apa yang nak diberkatakan atau nak ditekankan dalam sesi kita pagi ni. So boleh bagi respon lah dalam ClassPoint tersebut. Okay, saya on ClassPoint ni sekarang. Boleh respon dalam kelas masing-masing. Saya masuk kelas. ClassPoint apa kata anda tu je ke yang sepatutnya saya nampak? Lepas tu nanti kat situ ada ruang untuk boleh tulis. Ada tak? Sekejap ya, saya explore. Apa soalan dia? Apa kata anda? Sepatutnya dekat dalam ClassPoint tu boleh nampak tu. Saya masuk. Masuk classpoint.app tau, jangan masuk classpoint.io. Classpoint.app. Ada tak? Boleh tak? Puan Nadia tu. Kata Nadia tu. Saya dah macam kan bila tulis situ ClassPoint apa kata anda and then dia ada something satu box tu and then kita tekan word kita and then kita add kan. Jadi betul. Kan tadi doktor kata kita boleh tengok partisipan. So saya tak nampak pun kat mana saya tengok partisipan ataupun apa. Okay, mana tu? Yang dalam dekat dalam phone tu itu adalah student punya view. Student punya view. Laptop. Kalau kita lecturer dekat kita punya slide PowerPoint tu kita boleh nampak lah macam kita tengok kat sini kan, live status kan. Saya close balik kat sini. Ini dalam saya punya PowerPoint lah semua ni. Saya tak gunakan apps yang lain, semua dalam saya punya PowerPoint. So tadi yang kita boleh tengok tu tadi kehadiran tu dekat sini lah siapa student dah join tu dekat atas ni, dekat belah kanan atas ni kan. Ni kalau kita klik kita nampak lah siapa student yang participate dalam kita punya kelas. Okay, kalau aktiviti ni tadi, kita klik ni tadi kan, yang saya suruh buat aktiviti tadi. Okay, kalau kita nak tengok student punya status, siapa yang dah jawab, siapa tak jawab, kita boleh klik sebelah kanan ni ada live status. Live status, klik situ, okay, so kita nampak lah siapa yang dah submit. Dr. Hamdan, Dr. Akilah, AA ni siapa tak sure. Ini yang dah hantar lah. Kemudian yang tak hantar pun kita boleh tengok, ni siapa lah yang tak respon lagi ni. Okay. Saya sukalah bila tengok live status ni. Maksud doktor sekarang ni apa skrin yang saya nampak bila saya masuk kelas 93844 ni ialah saya screen as a student. So saya tak nampak lah partisipan semua kan, betul tak? Saya hanya nampak skrin doktor. Skrin saya ni ialah hanyalah slide dan apa yang aktiviti yang doktor minta student lah. So sekarang ni bila saya masuk saya ClassPoint apps ni with code 93844 ni, saya ni participate as a student, so my view yang dekat screen ni nampak slide je lah kan? Betul? Betul. Tak nampaklah yang berapa attendance semua ni tak boleh tengok lah kan? Tak boleh. So maksud kalau saya nak katakan saya nak guna ClassPoint app ni and then saya nak create my class, so saya buat macam mana? Yang tu kena masuk kat dalam PowerPoint. Hari tu doktor tak ada join yang seminar yang sebelum ni yang macam mana nak guna ClassPoint tu tak ada, saya terlepas yang session tu. Ada record tak? Kalau boleh share dengan saya record session tu? Ada recording tu nanti saya share. Boleh, terima kasih. Yang tu kita kena install dan kita kena jadikan dia plug in dalam kita punya PowerPoint. Nanti kita handle semua kat dalam PowerPoint.
Okey, maksudnya nanti bila kita conduct tu ialah based on PowerPoint kita ni directly. Apa yang kita tulis kat PowerPoint tu dia di situ yang kita akan ajar, kita akan dapat respon student pun daripada PowerPoint saja. So tak ada nak pakai software lain. Maknanya just buka PowerPoint directly. Budak student boleh masuk. Bagus tu. Tak apa, kita tengok lagi. Okey. All in one. Semuanya ada kat sini. Tak perlu nak guna pelbagai apps. Kalau boleh bagi tahu sekarang tak? At least saya boleh download terus ke apps tu yang untuk buka PowerPoint? Boleh masuk dalam classpoint.io. Classpoint.io classpoint.io dekat situ boleh download terus. Okay, alright, okay. So saya teruskan. Okay, tadi ni saya buka yang live status ni kan. Sebabnya nak tengok, saya suka buka kat sini. So ini yang student dah submitted, ni yang pending. Maksudnya nanti bila kita buat aktiviti ni ada nama student yang memang tak buat lagi. So kita boleh tanya dia lah apa masalah dia, kenapa dia tak buat. Boleh tengok dekat yang pending ni. But sometimes tu student tu dia blur, tapi kadang ada setengah tu dia ada masalah internet. Jadi kita faham lah kan. Yang kita nak cover, nak cater ni yang mana yang blur, yang tak faham tu, kita boleh tengok lah dekat sini siapa yang tak submit tu. Okay. Okay, right. So kita tengok respon tadi. Saya close submission sekarang. Okay, saya save dulu. Okay, bila kita dah save tadi, asal tadi dia warna biru kan. So ni bila dah warna hijau ni maksudnya dah ada yang respon lah. So boleh buka balik lah. Okay, so ni respon kawan-kawan yang hadir hari ni. Saya suka guna whiteboard, pen dan drawing. Kemudian I'm a beginner, please help. Seronok, real time, nampak menarik, interaktif, interesting, testing. Saya dah aktif tapi belum pernah guna lagi. Sebenarnya ramai pelajar nak respon dalam kelas. Okay. I'm a beginner ni, okay, ni tak pernah guna lagi lah maksudnya kan, ataupun dah pernah masuk. Sekejap, saya boleh ni insert result as slide. Sekejap, saya tengok siapa yang respon ni. Kita dekat skrin pesyarat, kalau macam skrin ni kan, kalau kita share ni, student tak nampak sebenarnya, tapi kita boleh tengok tahu sebenarnya siapa yang respon tu kat dalam kita punya PowerPoint tu. Hilang pula dia. Sekejap saya tunjuk Okay, kalau kita buka dan kita punya PowerPoint tu, okay, daripada respon yang dah bagi tadi tu kan, saya insert a slide tadi. Kemudian kita, dia akan masuklah dalam kita punya slide ni. Ini tadi soalan saya. Kemudian bila saya insert a slide tu, dia masuklah tadi respon kawan-kawan semua tadi dalam ni. Ni tadi kita boleh tahulah sebenarnya siapa yang respon tu. Dia ada kat note dekat bawah tu. Okay, saya nak tengok tadi, saya suka whiteboard, okay. Newbie siapa? Dr. Hadi. Tadi nampak menarik. Okay, saya nak tengok siapa. Saya dah activate tapi belum boleh guna. AA ni siapa Real time testing. Dr. Akilah pernah guna tak Dr. Akilah? Pernah guna Tak dengar sangat suara Dr. Akilah. Okay, yang tak dah activate tapi tak pernah guna lagi, boleh saya tahu tak kenapa? Susah nak guna ke ataupun tak sempat nak guna ke, boleh tak? Saya Nadia, saya macam tadilah, hari tu memang excited lah nak guna, lepas tu terlalu busy sampai terlepas pandang slot untuk briefing, and then hari ni baru nak cubalah untuk benda ni. Itulah saya punya situation. Okay. Yang lain ada lagi nak respon? Saya hari tu saya pernah guna sekali. Lepas tu student hantar respon. Lepas tu saya rasa saya tertekan back ataupun lepas tu terus semua hilang. So saya macam okay, kiranya saya tak tahu lagi lah guna macam mana exactly. Sebab dia jadi macam okay, lambat nak guna tapi sebab tak tahu lagi so jadi susah. Lagi satu saya nak tanya, kenapa saya punya Indo class point tu macam tak ada dekat dia punya PowerPoint tu, ada satu kali tu ada, lepas tu bila saya buka balik slide saya tak ada yang itu. Ni tab ni tak ada. Tak ada. Dekat sini ada yang login tu ada tak?
Tak ada. Oh tak ada login tu Tak ada. Dia setting dalam PowerPoint tu, tapi saya pun tak ingat setting dia. Nanti saya kena pergi tengok dulu balik. Nanti saya Okay, dapat tak apa. Alright, okay, terima kasih. ada juga jadi macam tu, dia kena ada setting tu sikit. Nanti saya tengok balik. Alright, okay, thank you. Okay. Yang lain ada lagi? Saya suka bebel je dalam kelas. Saya suka guna whiteboard, so saya bebel sampai habis. Suka bebel sampai habis. Guna class point, guna whiteboard dan class point lah ke tak? Tak, saya guna whiteboard dekat Microsoft saya. Okey, boleh juga dalam tu. Okey. Sekejap ya, saya take note tadi soalan Dr. Sulastri. Alright, okey. Okey, yang lain ada lagi nak respon? Okey, so kalau tak ada saya cuma nak share lah, sebab sometimes memang ada juga yang saya tanya-tanya tak sempat nak prepare untuk class point ni. Kekangan masa dan semuanya. Okey. Saya punya suggestion kita reuse je slide yang ada, and then tak perlu buat aktiviti banyak-banyak. Start small tapi improve dari masa ke semasa. Contohnya buat 1-2 aktiviti dah cukup. Banyak-banyak pun kadang student pun tak suka juga banyak-banyak kan. Jadi mungkin boleh start dengan intro dulu. Intro je, kemudian next class boleh tambah intro dengan opening dan closure dan sebagainya. Okey. Yang ni saya tunjuklah macam mana kawan-kawan dekat FKE yang sempat saya tanya, dia punya macam mana dia orang buat kat dalam kelas. Okey. Ini saya tunjuk dulu sebab kita tahu dekat dalam class point ni, sekejap saya tunjuk ni sebab ada yang tak pernah guna. Okay, dalam class point ni kita ada beberapa aktiviti yang kita boleh buat. Semuanya kita buat dalam class point je, embed dalam class point. Iaitu pertama multiple choice, word cloud. Multiple choice ni ABC lah. Word cloud ni macam yang kita buat tadi, saya minta respon tu kan. Itu word cloud. Kemudian short answer, nanti saya tunjukkan contoh untuk short answer. Slide drawing, so nanti student dekat dalam paparan screen student tu, dia akan keluar slide tu, dia orang boleh conteng kat atas slide, kemudian hantar slide tu balik. And then image upload. Image upload ni kalau kita nak suruh student buat calculation yang lebih panjang, boleh tulis atas kertas, kemudian dia orang snap and then submit jawapan tu real time, and then kita boleh respon dan jawab teruslah dalam kelas. Okay, ini ada 5 aktiviti yang boleh dibuat dalam class point. Okay, kemudian selain tu kita boleh habis kelas, kita boleh share PDF. Maksudnya dah habis kelas, student nak download nota-nota yang kita dah conteng apa semua tadi, kita terus klik share PDF ni, nanti akan keluar satu QR code, student boleh scan dan dapat dia punya dia punya nota tadi. And then kat dalam ni juga ada function whiteboard lah. Whiteboard ni kita boleh tukar-tukar dia punya background. Okay, so saya nak tunjuk contoh-contoh yang rakan-rakan di fakulti telah buat untuk kelima-lima interactive quiz di dalam class point ni. Okay. Okay, so yang pertama ni adalah multiple choice. Okay, yang ni sumber daripada Dr. Yasmin dalam kelas dalam topik dia magnetism. Okay, jadi just tambah je satu button multiple choice ni. Tambah je satu button. Ini slide yang asal lah, slide yang asal. Slide yang lama tu kita just recycle, guna balik, just tambah satu button ni saja. And then student boleh respon lah, pilih jawapan dia. So ini untuk formative assessment dalam kelas kan, kita boleh tanya minta respon student untuk intermittent discussion. So yang ni saya tunjuk respon student-student Dr. Yasmin lah. Okay. Okay, ni student bila kita klik pada butang ni, butang hijau ni maksudnya student dah respon lah. Ini memang asal daripada Dr. Yasmin punya student yang dah respon. Kemudian leaderboard ni kita boleh tengok siapa yang student-student dia yang jawab, yang dapat markah tertinggi lah. Okay, so ni 3 top 10 ni kita boleh tengok nama-nama student yang participate. Kita boleh tengok lah bila kita buat multiple choice yang leaderboard punya option. Okay, ini contoh daripada Dr. Yasmin. Kemudian ni daripada Puan Nurul Fazilah. Ini untuk opening punya aktiviti. Okay. Before we begin our class today, tell me how do you feel after attending this class halfway through the semester. So dia nak minta feedback student untuk half semester, pun boleh guna multiple choice punya option. Maksudnya
macam-macam aktiviti kita boleh buat dengan 5 interaktif aktiviti yang ada dalam ClassPoint. Okey. Okey, ini pula daripada ini yang saya buat untuk untuk formative assessment. Okey, aktiviti dalam kelas multiple choice. Okey, ni jawapan-jawapan student. Kemudian ini contoh daripada Puan Nurul Fazilah juga. Okey, untuk buat reflection, let's have a competition. Jadi competition menarik lah, macam saya tunjuk yang Dr. Yasmin punya tadi kan, yang ada leaderboard tu kan. Dia multiple choice, tapi bila kita tambah option leaderboard tu, dia boleh jadi competition. Jadi kita boleh set time macam kita buat dalam quizzes kan. Dalam quizzes tu, tapi kita tak perlu nak guna apps lain lah. So semua dekat dalam ClassPoint ni kita boleh buat juga macam tu. Okay, dia ada music, kita boleh set time, student boleh respond dan kita boleh tengok leaderboard dia siapa yang lead the game. Okay, so ni dalam kelas Puan Nurul Fazilah, dan ni dalam kelas saya juga ada buat. Okay, untuk ini saya buat untuk opening punya aktiviti lah. Untuk reflection daripada kelas sebelumnya, saya buat opening activity, buat multiple choice competition ni. Kemudian kita boleh tengoklah student yang lead the activity. Okay. Okey, itu untuk contoh multiple choice. Okey, yang seterusnya kita tengok pula untuk word cloud. Word cloud yang kita dah buat tadi kan. Okey, ini daripada Dr. Yasmin. So simple je lah kalau kita tengok kan. Dia buat je satu slide, tell me about your understanding on this half wave rectification. Jadi nak katanya tak perlu pun masa yang banyak untuk kita set up. So awal-awal ni kalau rasa banyak sangat masa nak digunakan, start dengan satu slide je. Start satu slide, letak pilih satu button. Contohnya ni word cloud kan. Kita nak tanya student punya respon saja. Okay. So ni contoh student Dr. Yasmin punya dalam topik semiconductor. Ni respon student dia lah. I'm sorry madam, still 50-50, so complicated. Sebab kadang bila kita tanya directly kita minta dia bersuara, student bersuara, student susah nak bagi tahu kan. And then kalau kita buat word cloud ni, student tak rasa kita tahu siapa yang bagi respon. Dia boleh tulis lebih selesa lah, sebab dia rasa pensyarah tak tahu kot siapa yang respon. Sebenarnya kita tahu siapa yang respon. Okay, jadi word cloud ni student tak rasa selesa untuk dia share dia punya opinion. Okay. Kemudian kita nak tanya student seorang-seorang, mungkin ambil masa kan. Kalau ramai student nak tanya seorang-seorang tu dia ambil masa. Jadi word cloud ni kita boleh bagi masa dalam seminit macam tu, student respon, so kita boleh dapat banyak respon dalam masa yang singkat. Okay. Okay. Kemudian ni pula daripada Dr. Rohana. Pun ini sebagai opening punya aktiviti, dia tanya LAN, apa yang what you know about LAN. Okay, so ni dia punya student punya respon. So kita boleh tengoklah dalam masa yang cepat kita boleh dapat respon para pelajar. Okay, ni pula daripada Puan Nurul Fazilah, reflection on chapter 6. Okay, ni tajuk dalam subjek digital electronics. Okay, kita tengok sikit dia punya respon student dia. Okay. Okay, ini kita nak buat aktiviti berkumpulan pun boleh. Ini bukan aktiviti berkumpulan, ini pun respon, student punya respon. Kita bagi image ke, student boleh bagi respon lah. Ini daripada Dr. Suliana, what is your hope in this course? Kemudian ini selain daripada kita minta feedback student, kita nak suruh student jawab pun boleh juga. Contohnya ni macam saya buat dalam topik magnitude comparator digital electronics. Saya minta student bagi equation untuk output daripada block diagram ni. Jadi saya bagilah format dia, jawab dalam bentuk macam ni. Kemudian ni jawapan para pelajar lah. So dia boleh jawab, so kita boleh tengoklah jawapan para pelajar daripada word cloud ni. So untuk soalan yang simple-simple, jawapan simple-simple, kita boleh gunalah word cloud ni. Okay. Right. Okay. So far okay ke semua? Ada apa-apa nak tanya?
Okay, sambil-sambil tu saya tunjuk juga tentang whiteboard. Whiteboard kat mana kita nak guna whiteboard? Dekat dalam class point ni, kau tengok kat bawah ni kan. Kat bawah ni ada, bila kita slide show, kat bawah ni ada macam-macam lah. Ini ada laser pointer, kemudian ni ada pen untuk kita annotate dekat dalam kita punya slide ni. Kita boleh pilih lah, ada macam-macam colour. Colour ni pun kita boleh slide lah, boleh pilih lah colour apa. Kemudian ni ada whiteboard. Whiteboard ni kalau kita nak buka satu page baru, kita nak conteng page baru, so kita tekan je whiteboard ni. Dan kita boleh pilih. Sebenarnya dia boleh maksimum 6 background. Ini saya tak add lagi lah background. Contoh macam kita nak buat kalau maths ke banyak nak kena guna graph ke, kita boleh letaklah siap-siap background kita punya graph kat sini. Ada yang blackboard, ada rule paper, ada semi-log. Okay, contoh saya buka ni, klik ni. Okay, so ni sekarang saya boleh apa ni? Ada satu page barulah. Semua ni dekat dalam class point saja, so kita tak perlu guna apps yang lain. Okay, semua kat dalam kita punya PowerPoint saja. Okay, so kat dalam whiteboard ni. Alright. Okay, kalau tak ada apa-apa saya teruskan. Okay, ini untuk interactive quiz, short answer. Sorry, ini untuk short answer. Macam mana kami menggunakan short answer dalam kelas. Okay, yang ni daripada Dr. Rohana. Dia tanya simple je kan, what you learn today. So saya rasa kalau slide macam ni pun tak ada masalah, kita nak buatkan simple je kan. Just create satu new slide, tulis je apa yang student dah belajar and then letak satu button, so dah jadi satu aktiviti. Okay, so berlakulah dua hala punya pembelajaran dan communication tu berlaku. Okay, so kita tengok ni sikit respon student Dr. Rohana. Okay, ni kalau dalam short answer ni, okay, respon dia dalam bentuk macam ni. Okay, respon macam ni. So kalau kita tanya soalan kan, soalan tu betul ke salah, kita boleh klik ni lah, love ni kan, love ni. Okay, kalau betul saya selalu buat macam tu lah, kalau betul tu saya klik love, kalau tak betul tu saya tak klik lah. Okay, kemudian kita boleh show like answer only, maksudnya mana yang jawapan yang betul, kita boleh show like answer only. Kemudian right, kemudian sorry. Okay, so ni kita boleh tengoklah siapa yang respon. Kita boleh pilih nanti untuk setting dia nak tengok siapa yang respon, nama siapa yang respon boleh keluar, dan ataupun tak nak letak nama pun boleh. Okay, and then kalau kita nak masukkan dia dalam slide, this one ni insert result as slide je, klik kat sini. Insert result as slide, so dia dah masuklah semua tu dalam slide kita. Kalau kita masa letak tu kita letak option boleh tulis nama, akan ada nama pelajar dan respon dia. Okay, ni tadi respon student yang kita dah insert as slide tadilah. Dan untuk short answer punya activity. Okay. Ini pula Dr. Suliana punya kelas dalam subjek Analog Electronics. Dia buat the evolution of technology. What is your point of view? Okay, dia nak minta ini opening punya activity untuk minta para pelajar respon. Jadi kita tengok respon pelajar dia. Banyaklah ni, ramai pelajar dia ni. So ni semua dia lah. Kalau kita tak nak insert as slide pun tak apa. Yang penting kita save, nanti dia kekal ada lah. Kekal ada, dia punya respon para pelajar ni kekal ada kat dalam ni. Okay. Okay. Kemudian ini saya buat dalam kelas saya. Saya bagi student tengok YouTube punya video. Okay. Kemudian saya minta student keluarkan ataupun daripada video yang dia tengok tu suruh bagi feedback lah dalam bentuk short answer. Okay. Kemudian ini revision activity daripada kelas saya juga, untuk topik yang sebelumnya, untuk revise balik. Jadi ini student punya respon lah. Okay. Okay. Sorry. Besar macam ni. Okay, ini yang Dr. Suliana punya. Okay, Dr. Suliana punya untuk subjek circuit analysis.
So kita nak untuk opening tu kan, kita nak buat opening dengan student, so boleh bagi dalam bentuk gambar macam ni dan minta respon daripada para pelajar. Okey, yang ni banyak lagi lah contoh. Okey, kemudian kita tengok pula slide drawing. Okey, slide drawing. Yang slide drawing ni student boleh hantar, kita bagi slide ni and then student boleh conteng-conteng atas slide tu and then boleh hantar semula. Okay, ini daripada Dr. Syafiee, sumber dia. Kita tengok respon dia. Okay, ini respon yang para pelajar respon lah. So kita boleh klik kat sini tengok. Okay, boleh tengok besar sikit lah kan. Ni respon. Tapi kalau untuk slide drawing ni, kalau banyak benda nak kena tulis, saya tak cadangkan guna slide drawing. Sebab kalau student yang guna phone, dia orang akan susah nak tulis. Jadi macam ni lah, jadi susah nak tulis. Okay. Kalau guna siapa yang tulis guna laptop ke, okeylah dia akan dapat cantik lah macam ni kan, atau guna tab ke, dia senang nak tulis. Tapi kalau guna phone tu memang susah lah pelajar nak tulis. Okay, ni student tulis and then dia upload semula, so kita akan nampak lah semua kat dalam ni, dekat dalam kita punya PowerPoint je. Okay, and then yang ni kalau kita nak insert result as slide, saya cadangkan pilih beberapa je lah, jangan pilih semua. Contohnya 2 kan, 2 slide. 2 slide sebab kalau misalnya kata ada 20 orang ataupun 50 orang student yang respon, yang bagi ni, so nanti akan ada tambahan 50 slide yang baru. Sebab setiap satu jawapan ni dia akan jadikan satu slide yang baru. Okay, jadi boleh macam ni. Saya nak insert sebab saya ni kan, saya show like answer only, kemudian insert result as slide. So dia akan insert satu slide je lah, dia tak akan insert sampai banyak tu. Okay, so dah ada dalam slide ni. Jadi kalau kita nak bagi respon, selalu saya buat jawapan mana yang salah tu, saya akan insert as slide, kemudian saya akan bagi respon lah. So kita boleh lah bagi respon betul ke salah ke, okay, kat dalam jawapan pelajar tu. Okay, ini daripada Dr. Yasmin. Dalam subjek, dalam topik resistive circuit. Okay, so dia minta pelajar calculate nilai RT, nilai resistant. Okay, jadi ni respon pelajar. Kita boleh tengok kat sini lah macam mana pelajar respon kan. Okay, so ni kita tengoklah dia punya struggle dia nak tulis tu kan. Okay, jadi kalau banyak nak kena tulis tu, better kita buat image upload. Saya tunjukkan lepas ni image upload. Alright. Okay, lagi next kita tengok contoh seterusnya. Okay, ni Dr. Yasmin juga dalam topik resistive circuit, dia nak minta student senaraikan perbezaan di antara series circuit dan parallel circuit. Okay, jadi kita tengok respon pelajar Dr. Yasmin. Jadi ni yang pelajar dia respon lah. Okay. Jadi kita kalau kita buat, kalau macam kita kelas face to face, boleh guna juga class point ni. Okay, so kalau kita kelas face to face limited kan, pelajar berapa orang je boleh tulis kat depan, sebab kelas whiteboard pun tak banyak. Okay, tapi kalau kita gunakan ni, ramai pelajar boleh respon dalam masa yang singkat lah. Okay, okay, next yang ni pun daripada Dr. Yasmin. Minta calculate nilai voltage. Okay, kita tengok sikit jawapan pelajar dia. Right. Okay, dan seterusnya ini untuk draw waveform. Ini daripada Puan Nurul Fazila, pelajar dia lukis waveform. So senanglah kan, pelajar tak payah nak lukis balik waveform ni kat atas kertas. Jadi bila kita bagi kita buat aktiviti slide drawing ni, pelajar download je, kemudian dia boleh terus lukis kat bawah ni. Okey, ni respon pelajar Puan Nurul Fazila. Right. Okey, seterusnya tengok contoh nak tulis equation pun boleh macam ni, simple equation macam ni. And then ini daripada Dr. Syafiee, learning points ni sebagai closure punya aktiviti. So minta pelajar tulis apa learning point dia dapat daripada kelas hari tu. So yang ni saya tak dapat dalam bentuk PowerPoint, jadi saya just snap gambar saja. Okay, jadi ni contoh-contoh respon daripada pelajar Dr. Syafiee lah. Okay, untuk slide drawing. Okay, seterusnya kita tengok image upload.
Okay. Ini untuk calculation yang lebih kompleks, so sesuailah kita guna image upload. Ini contoh daripada Dr. Yasmin. Kita tengok respon pelajar yang upload. Okay. Ni yang pelajar upload kat dalam kelas. Kita tengok satu-satu. So ini boleh, ini kita boleh download lah. Kita boleh satu ataupun insert result as slide. So satu image tu dia akan letak satu slide sebagai satu slide. Saya suka guna ni masa kelas tutorial. Masa kelas tutorial saya bagilah dalam dua tiga orang satu grup. Okay, so satu grup submit satu jawapan, saya dah assign lah satu grup satu soalan. So diorang upload and then nanti bila kelas dia dah habis, dah hujung tutorial tu, saya share jawapan-jawapan tu semua. Jadi habis kelas tutorial diorang semua dah ada jawapan. Tak adalah isu diorang nak minta jawapan tutorial apa semua kan. Sebab jawapan semua dah ada. And then masa kelas tutorial tu kita boleh respon terus lah apa yang silap, yang betul semua, terus bagi tahu jawapan yang bincang jawapan yang betul. Jadi pelajar dah dapat dah full answer untuk tutorial pada hari tersebut. Okay, ni kita boleh tengok. Okay, saya bagi contoh saya upload saya download satu jawapan. Ini tadi jawapan student yang dah masuk dalam slide kita. Jadi kita bolehlah nak marking betul ke salah ke, dekat mana nak suruh betul dan sebagainya. Okay. Kemudian ini, ini saya suruh student buat simulation. Ini dalam kelas saya buat simulation. Jadi daripada dia punya simulation software tu, mereka boleh snap dan hantar sebab saya tak nak diorang run. Saya nak tengok, just nak tengok dia punya circuit tu betul ke tak betul. Jadi saya minta lah dia print screen diorang punya circuit masing-masing dan upload sebagai image lah. Okay, ini contoh-contoh jawapan pelajar saya boleh tengok lah mereka boleh buat tak connection tu. So saya nak tengok dari segi connection lah, bukan nak tengok dari segi dia punya simulate tu jadi ke tak jadi. Okay, alright. Ini untuk image, contoh image upload. Kemudian seterusnya ini daripada Dr. Syafi'i. Dia buat dia buat ini intermittent discussion, maksudnya discussion selepas topik yang berat. So dia bagilah soalan ni pada student, image and adjective ni. Jadi dia minta respon student selepas dia bagi satu topik yang agak berat juga. Jadi inilah respon student dia kan. Muka sedih, muka stres, macam-macam lah kan, kita boleh nampak lah respon student tu. Okay. Alright. Yang ni pula daripada pelajar saya suruh dia generate a table of binary number, a sequence of binary number. Okay, so mana yang betul tu saya tick love lah. Saya tick love tu menunjukkan jawapan tu betul. Okay. Kemudian ini nak buat group discussion pun boleh. So nanti kita suruh salah seorang sajalah yang respon. Jadi ni hari tu tak banyak sebab group tutorial tak ramai student. Jadi ada 3 group yang respon lah. Okay. Alright, okay, so itu aktiviti-aktiviti yang ada, yang diberi, yang ada option yang ada dalam class point yang boleh kita gunakan. Jadi kalau antara semua-semua ni yang mana yang pernah guna kan, apa interaktif aktiviti yang paling digemari. Okay, saya tak buat pula slide dia. Cuba tulis dekat chat tu. Cuba tulis dekat chat tu. Dekat chat tu, apa aktiviti yang antara multiple choice, slide drawing, word cloud, apa aktiviti yang paling kawan-kawan semua suka, boleh tulis dekat chat tu, ruangan chat. Okay, Puan Farizan kata dia suka guna short answer. Tadi apa tadi? Multiple choice, short answer, word cloud, image upload, slide drawing. Ada 5. Cuba tulis kat chat tu. Okay, Dr. Raja suka guna slide drawing. Dr. Sulastri, image upload. Amy Zulaika, short answer. Waalaikumsalam. Saya nak rasa kena masuk dekat yang kan kelas.s
Tak, yang ni saya suruh type dekat chat ni je, dekat chat MS Team. Okay. Sebab saya tak set soalan tu dalam class point ni. Itulah saya pun confused. Sekarang nak respon kat mana respon dekat team. Okay, sorry. Respon kat team kat team. Okay, word cloud, Amy, Zulaika, short answer. Okay, sementara tunggu yang lain respon tu kita teruskan Okay, yang ni pula saya nak share experience macam mana saya buat asynchronous online class menggunakan ClassPoint. Okay, maksudnya saya tak buat kelas pun. Okay, saya bagi video untuk student tengok. Okay, and then video tu saya bagi masa waktu jadual subjek saya lah, jadual subjek saya. Student tengok video tu, kemudian 10 minit sebelum habis kelas saya dah beritahu student lah, maksudnya pukul 3.40 sebab kelas saya 2 sampai 4. Okay. So pukul 3.40 petang saya akan start ClassPoint. Jadi saya akan bagi kod ClassPoint punya kod dekat dalam WhatsApp group. Jadi para pelajar semua kena masuk lah sebelum 3.40 kena masuk dalam ClassPoint. Okay, jadi pukul 3.40 tu semua pelajar dah ada dalam ClassPoint. So maksudnya kita tak ada buat Gmeet semua, tak ada buat MS Team ke Gmeet ke, tak ada buat. Semua communication melalui WhatsApp sahaja. Okay, jadi selepas daripada saya dah bagi link tu, saya dah bagi kod dekat para pelajar, nanti diorang join. Kemudian saya bagilah soalan-soalan. So saya sediakan 5 soalan. Saya buat multiple choice dan juga beberapa interactive quiz lah dekat dalam saya punya ClassPoint tu. And then saya bagi masa satu soalan tu contoh 2 minit kan untuk setiap soalan. Dalam tempoh 10 minit tu saya boleh buat aktiviti dengan para pelajar tanpa menggunakan Gmeet online meeting lah. Maksudnya semua communication melalui WhatsApp. Okay. So nanti pelajar akan nampaklah soalan-soalan tu di dalam dalam ClassPoint punya apps tu kan, then diorang boleh respon. Okay, ini saya punya pengalaman lah macam mana saya buat, saya menggunakan ClassPoint dalam asynchronous online class lah. Okay. Kemudian saya juga ada pengalaman buat hybrid class. Jadi sebab student yang face to face tak ramai, yang face to face tu saya suruh tulis dekat whiteboard kat depan je sebab whiteboard ada banyak. Ada dalam 6 whiteboard. Okay, jadi yang dekat online class saya suruh mereka upload jawapan dekat dalam ClassPoint. Okay. Kemudian ni dalam face to face class saya. Okay, semasa ni saya ajar secara face to face. Jadi saya still lagi menggunakan ClassPoint dalam face to face punya kelas. Yang ni yang opening activity tadilah, saya bagi mereka tengok short video sekejap. Short video ni tak sampai dalam seminit je lah macam tu. So diorang bagi respon lah untuk opening punya aktiviti. Kemudian yang ni saya bagi diorang buat aktiviti, and then saya tengok kalau perasan kat sini lah, kita boleh tengok yang macam saya tunjuk tadi kan, pending siapa yang tak jawab lagi. So saya tengoklah yang pending ni siapa yang tak jawab lagi, saya tanyalah kenapa tak jawab dan sebagainya. Okay, yang ni pula saya suruh mereka buat aktiviti berkumpulan. Jadi group of 3 ni pelajar, and then respon di dalam ClassPoint. Okay. Jadi ClassPoint ni boleh digunakan secara online ataupun hybrid ataupun face to face. Kita masih lagi boleh menggunakan ClassPoint ni. Okay. Alright. Ini untuk student collaboration. Kita boleh gunakan name picker. Jadi sebenarnya ada banyak option lah kan. Kalau macam kita guna MS Team ni, kita boleh buat breakout room kan. Ataupun dalam Google Meet pun kita boleh buat breakout room. Tapi kalau kita nak gunakan cara lain, dalam ClassPoint ada juga name picker ni. Kita guna name picker. So tengok kalau kat bawah ni, okay, ada gambar yang orang kat tangan tu kan, pick a name tu kan. So bila kita klik kat sini, ada semua pelajar yang participate untuk kelas hari tu, nama dia ada. Tapi kita boleh klik randomly lah. Name picker ni sangat bagus lah kalau kita nak tanya soalan kan, so kita panggil seorang pelajar. Selalunya saya start dengan saya pakai tudung colour apa hari ni, so saya pakai tudung colour hitam contoh je kan. So saya akan klik colour hitam lah. Contoh hari ni tak ada, so saya akan klik colour kelabu kan, paling dekat dengan hitam. So Dr. Rezwan kan. So nanti ini kalau kita nak panggil nama pelajar menggunakan name picker. Kalau kita nak buat kumpulan, kita bolehlah 3 orang yang pertama ni satu grup. Contoh AA, Dr. Akilah dengan Dr. Rezwan grup yang pertama. Okey, kemudian 3 orang kedua grup kedua. Dr. Hamdan, Dr. Sulatri, Dr. Aisyah grup yang kedua. Okey, so kita boleh gunakan name picker ni lah selain option-option yang kita ada dekat dalam online meeting punya breakout room tu. Okey. Alright.
Ini name picker. So boleh digunakan untuk student collaboration. Okay. Lagi satu, yang ni yang ada orang share ni lah. Dia buat quiz competition. Name picker ni tadi kita dah create group kan, 3 orang contohnya. Kemudian kita bagi soalan untuk quiz competition ni guna multiple choice punya option. Okay, so nanti kat situ kita boleh nampak markah dia berapa. Jadi kalau kita nak buat, nanti markah tu kita boleh export dalam bentuk CSV. Tapi ni kalau guna yang pro version lah. So hopefully semua yang dalam ni guna yang pro version punya. Jadi kita boleh tengok lah markah student tu tadi, nanti kita boleh tambah lah. So tadi mesti kata kalau tadi nama yang group tadi, sorry, yang picker ni. Okay, AA, Dr. Akila, Dr. Rizwan satu grup kan. So nanti adalah keluar nama Dr. Akila, Dr. Rizwan, AA nanti. So kita tambahkan markah dia berapa. So jadi markah grup lah kat situ. Okay. Okay, ini CSV file yang kita boleh download daripada multiple choice punya quiz competition. Alright. Okay, ni saya kata tadilah kita boleh share. Habis kelas tu kita boleh share kita punya note, kita tekan tadi PDF share tadi, so dia akan keluar QR code ni, nanti kita suruh student scan je lah QR code ni, so dia dah dapat dah PDF file untuk kelas hari tu. Okay, alright. Jadi so far so good ke semua? Kalau okay boleh type 1 dekat dalam chat tu. Boleh type 1 kalau okay semua. Alright, okay, semua okay so far. Alright, so ini tadi how to pick a name yang saya cakap tadi lah tentang kita guna ni kan, pick a name tadi kan, guna name picker tadi. So slide dia dekat sini, so saya cara untuk membuat live poll. Okay, kat dalam kelas point ni juga kita ada boleh buat quick poll kat sini. Okay, ini kalau kita nak buat true false, contohnya kan, tak ada pula bagi soalan klik. Okay. Ada yang jawab respon kan, adakah anda suka, kelas point ni sangat menarik, bolehlah tulis true ke false. Soalan dia kelas point ni sangat menarik, true ke false. Okay, so student boleh respon terus lah, kita tak prepare soalan apa-apa, so kita terus terfikir nak tanya soalan, boleh guna quick poll ni. Okay. Respon ni kita kalau kita tak nak student, contoh kalau kita buat respon ABC ke, kita tak nak student tengok jawapan kawan dia kan, jadi kita boleh close respon ni, tutup mata ni. Jadi orang lain tak boleh tengok lah apa yang kawan-kawan dia respon. And then kat sini ada music juga, tak tahulah dengar tak music? Dengar. Alright, okay, ada music. So kalau mesti kata kita tengah ada soalan ke, student tengah tanya nak tutup music tu, boleh tutup juga music. Okay. Ni boleh tengoklah. Okay, so saya close submission sekarang. Okay. Alright, so ni kita nampak tadilah dia punya respon tadi. Yes, class point is interesting kan. Alright. Okay, quick poll lagi ni apa? Ni leaderboard, kalau ada soalan objektif tadi kita boleh tengoklah leaderboard. Yang ni sebab saya tak ada buat kan. Ni tengok ni base soalan Dr. Yasmin tadilah, dia ada buat leaderboard dia kan. So nama-nama student dia lah yang keluar kat sini. Okay. Ni live poll tadi. Okay. Okay, jadi saya rasa tu je lah saya punya sharing daripada pengalaman kami berdasarkan pengalaman menggunakan class point sepanjang satu semester yang lepas. Jadi hopefully bolehlah memberi idea dan juga galakkan pada rakan-rakan semua untuk menggunakan class point dengan lebih aktif pada semester ni. Okay, jadi sebelum tadi kita dah tengok kan apa kata anda di awal-awal tadi. So saya nak tanya sekali lagi respon kawan-kawan semua, apa kata anda mengenai class point ni? Tiba-tiba ada soalan berbangkit ke kan selepas tengok sharing tadi, ataupun ada respon-respon yang lain? Okay, boleh share lah respon kawan-kawan dekat dalam class point ni, dalam class point app masing-masing ya.
Lagu-lagu tak boleh tukar. Lagu dia, Lagu ni ya. lagu ni je ada tadi. Tapi bila kita buat banyak kali tu dia takkan repeat lagu yang sama selalunya. Dia tak ada file bank lagu Nanti kita boleh usulkan. Okey, terima kasih. Saya lebih yakin untuk menggunakan class point. Orang lain please jawab Kak Ican lah tu jawab tu. Ya, class point ni ibarat gabungan di antara Mentimeter, Padlet, macam lah. So saya ni sangat-sangat menggalakkan lah rakan-rakan gunakan sebab memang sangat menarik. Sebab saya tutuplah muzik ni sekejap Okay, sebabnya feedback, kalau kita tengok feedback daripada IPAD kawan-kawan yang dah guna class point pada semester ni, saya tak tengok IPAD dia orang, dekan je lah boleh tengok kan. Yang dia orang maklumkan lah kepada saya feedback kawan-kawan tu student happy lah. Okay. Ada setengah risau nanti student berani jadi keyboard warrior je sebab semua tulis ni kan, student tak bercakap. So kita atas kebijaksanaan syarah lah, maksudnya bila student respon tu contoh macam saya kata tadi kan, ada student yang jawapan salah, kita minta dia explain ke, ataupun selalunya saya buat bila student, saya pilih beberapa orang, saya suruh dia orang present. Okay, ni jawapan yang dah submit tu, okay, present, terangkan kepada kawan-kawan. Jadi maksudnya bukan student cuma tulis dekat atas keyboard tanpa berkata-kata lah. Maksudnya kita buat dia. Okay, so kita boleh menggunakan mengikut kebiasaan masing-masing lah. Macam mana kalau kita nak apa tu kan, biasa kalau guna class point kan, yelah memang emotional tapi dia akan jadi drag kita pun rasa kan, lama kan. Kadang-kadang ada sesuatu yang macam yelah kita tunggu je lah dia susah. Kita limitkan masa. Jangan kita terikut-ikut masa student lah. Contoh kita setkan 3 minit. So dalam masa 3 minit tu je lah boleh hantar. Supaya kita tak drag. And then jangan buat banyak sangat aktiviti kan. Dalam satu kelas tu sebabnya excited nak guna class point kan. Setiap kali slide kita nak letak class point punya aktiviti. Tak perlulah. Kita limitkan lah nak buat 5 ke 3 ke. 5 tu pun dah banyak kan. 3 ke. Okay. 1, 2 kita tak perlu banyak sangat. Nak tanya macam aktiviti yang kita buat dekat PowerPoint tu, and then kita boleh save dan share pada student tak? Contoh kan, kalau contoh kita buat calculation, dan kita minta dia respon kan. So adakah kita boleh convert ke PDF apa yang kita buat aktiviti tadi dan kita share ke group? So macam mana? Boleh. Nanti sekejap saya close submission. Okay, so tak ada dah nak respon saya rasa sebab dah 3 minit ni, saya close submission sekejap. Okay, close submission ni saya save. Lepas close submission jangan lupa save. Kalau kita tak save nanti dia akan hilang. Okay, save for review. Kita klik balik. So inilah respon. Sangat menarik, insyaAllah akan cuba. So boleh lah dengan sesi hari ni kawan-kawan semua akan menggunakan class point lah. Bermulai kelas hari ni, okay, ataupun kelas esok. Okay, ni saya insert result slide. So nak tunjuk tadi, maaf siapa tadi tanya, tak perasan. Okay, saya keep ni semua. Okay, macam ni kita nak share kat student kan. Okay, ni nampak tak kat atas ni ada share PDF. Share PDF. So tadi kita dengan syarat kita kena insert as slide lah macam jawapan-jawapan student tadi kan. Yang ni kan saya dah insert as slide kan. So dia akan appear lah. Kalau jawapan-jawapan lain kita tak insert as slide, student tak boleh nak tengok lah. So let's say lah kita kata jawapan ni satu jawapan yang betul contoh jawapan yang betul. So kita dah share dia as a slide, insert as slide. Okay, so kita nak share dengan student ni, share PDF ni. Okay, so semua orang boleh standby dengan QR code scanner masing-masing untuk scan dia punya file tadi. Okay, ni saya publish saya punya PDF file hari ni kan. Okay, so boleh ambil ni lah. Sekejap, ni boleh copy tak? Tak boleh nak copy pula. Dia ada bagi juga dekat ni. Dekat class apps tu. Oh, keluar PDF. Okay. Right. Saya pun tak pernah ni. Oh, ada open PDF dekat dalam class point apps masing-masing kan. So ni tadi cuba download. Akan dapatlah dalam bentuk PDF kan. Ni kalau saya klik ni. Maksudnya sekarang ni katakan kalau kita nak pakai class point ni, student kita pun kena ada software class point ni, betul? Tak perlu. Macam mana? Tak perlu. Sebab macam tadi
Sebab kan masih aktiviti yang saya kata tadi kan, yang kita nak student menjawab di atas PowerPoint kita tu. So kita akan share direct daripada team kan? Team share PowerPoint macam tu. Macam doktor tadi kan, macam doktor tadi kan doktor masuk je dalam classpoint.app tu kan. Betul? Doktor tak perlu download apa-apa kan. Saya tak download apa-apa, saya ambil je kelas tu, saya maksudnya jadi, itulah, kalau student nanti pun maksudnya dia kena, selain daripada dia masuk team kita, dia kena masuk ke link lain untuk masuk link ClassPoint tu lah. Betul? Team kita tu supaya dia boleh tengok kita punya meet lah, dia punya meeting kan, dia boleh tengok kelas kita, tapi dia nak respon tu, dia kena respon kat dalam apps tu lah. Tapi apps tu tak perlukan installation. Okey, so maksudnya terasa bila kita mengajar, kita akan share slide yang kita share di ClassPoint tu lah kan? Ke kita share screen ClassPoint kita? Share kita punya PowerPoint macam biasa. Macam kita mengajar biasa lah. Okay. Mengajar macam biasa je, macam biasa. Kita punya point biasa ni kan, kita just share je guna kita punya MS Team tu. Okay. Maksudnya kita share macam biasa, lepas tu sebab dia PowerPoint ni telah di-link kepada ClassPoint, jadi bila kita minta, student akan respon, so automatic dia akan terus masuk ke slide yang kita sedang buka. Itu ke? Ya, betul. Betul. Macam ni tadi kan, respon tadi saya minta tadi kan, so kita boleh view respon balik. Ni respon kawan-kawan tadi kan, so memang real time, kita boleh tengok terus. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, Dato' Aida. Nak tanya sikit slide yang you dah save ada jawapan student, ada jawapan respon-respon ni kita save kan. So next class tu katalah kita nak pakai, maknanya kita kena pakai slide yang baru lah kan? Boleh ni, doktor kat atas ni ada delete all respon. Okey. So doktor boleh delete all respon, nanti dia delete lah semua yang dekat dalam ni. Dalam ni semua dia delete, tapi yang doktor dah insert as slide, macam saya insert as slide yang mana student Dr. Jasmine tadi. Macam ni kan, saya insert as slide kan, yang kita dah insert as slide ni kena delete sendirilah, delete manual. Maksudnya respon tadi tu, respon kat dalam ClassPoint tu je yang dia delete. Okey. Okey, tak apa, terima kasih. Okey, sama. Alright. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, jadi saya mengucapkan terima kasih banyaklah pada semua yang sudi join sharing hari ini, dan moga dapat menggunakan ClassPoint dengan lebih aktif lah pada semester ni. Sebab free setahun tu kan, rugi tak guna. Saya dulu beli sendiri, bayar sendiri. Okay, jadi all the best lah dalam menggunakan ClassPoint dalam kelas masing-masing, dan enjoy your ClassPoint. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih banyak. Nanti yang record ni kita akan dapat kan? Nanti saya share. Okey, terima kasih.